Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan Diploma Pentadbiran Islam ingin membentangkan sebuah tajuk ataupun satu tugasan, iaitu Doktorin Pengasingan Kuasa dan Amalannya di Malaysia Institusi Timbang Tara daripada subjek Undang-Undang Pentadbiran yang dikodkan SYA 20703. Yang pertama, pengenalan atau sejarah pengasingan kuasa. Baik, pembahagian institusi negara kepada tiga dikenali sebagai doktorin atau prinsip pengasingan kuasa. Ia adalah antara prinsip penting dalam sistem demokrasi. Ia mula diperkenalkan oleh ahli falsafah Aristotle yang menggabungkan beberapa jenis pentadbiran monarki, aristokrasi dan demokrasi. Kemudian konsep pengasingan kuasa ini diperbaiki dan diperjelaskan lagi oleh James Harrington 1656 dan John Locke 1690 Civil Government. Namun yang lebih dikenali ialah Montesquieu kerana tulisannya Spirit of Laws 1748. Ia juga dikenali sebagai doktorin liberal demokratik. Sir Edward Jennings 1959 The Laws of the Constitutions. Seterusnya, model pengasingan kuasa. Yang pertama, Amerika Syarikat. Yang kedua, British Westminster. Pengasingan dalam aspek keahlian iaitu personal membership dan kuasa dan fungsi functional separation. Dan yang ketiga, institutional separation. Kita mengetahui apakah sejarahnya, kita akan tahu apakah objektifnya pula, iaitu tiada penumpuan kuasa-kuasa kerana pengumpulan kuasa akan memudahkan penyalahgunaan kuasa. Untuk mengelakkan atau menghindari bahaya tirani, di mana dikatakan doktrin pembahagian kuasa atau fungsi dapat mewujudkan dan mengekalkan kepimpinan, kebebasan sebenar dan menghindari kemaharjalaan ataupun nepotisme, dan bagi merealisasikan prinsip semak dan imbang, iaitu setiap cabang berkuasa untuk menyemak dan menyeimbangkan ataupun mengimbangkan kuasa dan pelaksanaan kuasa masing-masing yang diberikan oleh perlembagaan. Seterusnya adalah bagi menjaga kebebasan individu kerana penumpuan kuasa boleh menjadi ancaman kepada kebebasan individu tersebut, seperti tamak kuasa. Dan seterusnya, ini bukan tujuan utama untuk pengasingan kuasa. Tujuan utama pengasingan kuasa adalah untuk memastikan pentadbiran kerajaan berjalan dengan lancar. Tujuan doktrin pengasingan kuasa adalah untuk setiap organ kerajaan memantau dan memastikan agar organ kerajaan yang lain tidak melangkaui kuasa yang telah diletakkan oleh perlembagaan. Yang kedua, untuk membolehkan penggubalan undang-undang oleh pihak parlimen bagi membolehkan pihak eksekutif mentadbir. Yang ketiga, memastikan kelancaran sesuatu kerajaan untuk mentadbir dan memastikan tiada penyalahgunaan kuasa. Dan yang keempat adalah bertujuan untuk mengelakkan kepincangan dalam mentadbir, menggubal undang-undang dan menghakimi pertikaian. Ciri-ciri yang ada dalam doktrin pengasingan kuasa, antara ciri-cirinya adalah doktrin yang telah diamalkan di Malaysia adalah berlainan dengan doktrin asal. Yang kedua, doktrin yang diamalkan di Malaysia adalah berkonsepkan dan mengutamakan kuasa relatif antara badan perundangan, badan eksekutif dan juga badan kehakiman. Ketiga, orang yang mempunyai kuasa tertinggi untuk badan perundangan, badan eksekutif dan badan kehakiman adalah Yang di-Pertuan Agong, iaitu YDPA kita. Untuk badan perundangan, yang pertama, pada peringkat persekutuan, dia diwakili oleh Majlis Parlimen yang terdiri daripada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang kedua, membuat undang-undang dalam senarai persekutuan. Yang ketiga, pada peringkat negeri pula, ianya diwakili oleh Dewan Undangan Negeri. Badan perundangan juga dia membuat undang-undang dalam senarai negeri. Ahli Dewan Rakyat dikenali sebagai ahli parlimen, dan ahli parlimen ini yang telah dilantik untuk mengisi kedudukan tersebut melalui pilihan raya. Rakyat diisi oleh 222 orang ahli parlimen yang dilantik dari kalangan kerajaan dan ahli parlimen pembangkang. Selain ahli parlimen pembangkang dan kerajaan, terdapat juga ahli parlimen yang bertindak secara bebas. Antara syarat untuk menjadi ahli parlimen ialah warga negara Malaysia,
berumur tidak kurang daripada 21 tahun, sempurna akal, bukan seorang muflis, dan seseorang ahli itu tidak boleh memegang jawatan dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara dalam masa yang sama. Dewan Negara pula, pertama, Dewan Negara merupakan komponen kedua dalam di bawah Parlimen Negara. Berbeza dengan ahli Dewan Rakyat, ahli Dewan Negara dikenali sebagai senator dan juga tidak dipilih melalui sistem pilihan raya. Diisi oleh 70 ahli dewan dan terbahagi kepada dua jenis lantikan, iaitu lantikan Dewan Undangan Negeri dan lantikan yang di-Pertuan Agong. Yang keempat, lantikan Dewan Undangan Negeri bertanggungjawab untuk melantik seramai 26 orang senator, iaitu setiap negeri akan diwakili oleh 2 orang senator. Yang kelima, lantikan YDPA pula bertanggungjawab melantik 44 orang senator oleh YDPA atas nasihat Perdana Menteri. Ini termasuk juga 2 orang wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan masing-masing seorang wakil untuk Putrajaya dan juga Labuan. Seterusnya ialah kebaikan dan keburukan doktrin pengasingan kuasa di Malaysia. Dari segi kebaikan institusi politik, rakyat diberi peluang untuk memilih pemerintah. Contohnya di sini ialah ketika berlakunya pilihan raya untuk memilih pemimpin yang baru di negara, rakyat berhak menentukan siapa yang berhak untuk memimpin negara tersebut. Selain itu juga, kerajaan negeri berkuasa membuat undang-undang melalui Dewan Undangan Negeri masing-masing. Dan di samping itu juga, apabila berlakunya pengasingan kuasa di Malaysia, kerajaan akan mengelakkan campur tangan dengan pihak tertentu. Dan pada akhirnya, kebaikan pengasingan kuasa yang kita boleh pelajari ialah kerajaan akan mengelakkan pertindihan dan pemusatan kuasa. Seterusnya, dari segi keburukannya pula ialah badan kuasa tersebut terikat dengan kelemahan orang yang sama dan telah mewujudkan kronisme. Contohnya di sini, apabila terdapat bidang kuasa yang terikat dan kelemahan orang yang sama, maka ia akan mempengaruhi sistem politik kita dan akan berlaku perselisihan faham antara masyarakat kita. Hal ini demikian kerana sering kali berlaku dalam sistem politik kita kerana daripada perselisihan faham, terdapat juga sebahagian ahli parlimen yang lain tidak sependapat dalam mengemukakan hujah mereka masing-masing. Pembincangan dalam tajuk Undang-Undang Pentadbiran iaitu pada bab Badan Eksekutif iaitu Badan Perundangan. Badan Eksekutif bertujuan sebagai badan pentadbiran dan pelaksanaan undang-undang yang dibuat oleh Badan Perundangan. Kebanyakan kuasa eksekutif terletak kepada jemaah menteri atau oleh mana-mana menteri yang diberi kuasa oleh jemaah menteri untuk menjalankannya. Badan eksekutif terdiri daripada YDPA, jemaah menteri dan perkhidmatan awam. Badan eksekutif iaitu Badan Perundangan bertujuan mentadbir negara iaitu badan pengampun dan perhubungan diplomatik. Fungsi dan tugas Majlis Raja-Raja ialah yang pertama memilih yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong. Yang seterusnya mempersetujui dan tidak mempersetujui supaya apa-apa perbuatan amalan atau upacara agama meliputi seluruh persekutuan. Yang kemudiannya melantik anggota-anggota mahkamah khas. Dan fungsi atau tugas Majlis Raja-Raja juga memberi ampun, tunda hukum dan hukum atau meremitkan, menggantung atau meringankan hukuman-hukuman ke atas seseorang. Yang seterusnya ialah fungsi dan tugas Majlis Raja-Raja melantik seorang wakil untuk menganggotai Majlis Angkatan Tentera dan ahli lembaga iaitu pengelola Dewan Bahasa dan Pustaka. Majlis Raja-Raja. Okey, pada 1983, pindaan untuk memindahkan kuasa mengisytiharkan darurat diserahkan kepada Perdana Menteri Malaysia. Bagaimanapun pindaan itu ditolak oleh Majlis Raja-Raja
sebagai komprominya yang di-Pertuan Agong sebagai komprominya yang di-Pertuan Agong diberi kuasa memulangkan rang undang-undang ke Dewan Rakyat untuk dipertimbangkan semula. Pindahan perlembagaan 1994 juga mendapat perkenaan Majlis Harja Raja. Okey, Jemaah Menteri. Kabinet Malaysia atau Jemaah Menteri ialah cabang eksekutif kerajaan Malaysia yang dianggotai oleh menteri-menteri dan diketuai oleh Perdana Menteri yang diketuai oleh Perdana Menteri. Anggota Jemaah Menteri adalah dipilih daripada kalangan ahli parlimen, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Dan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri. Kabinet diketuai oleh Perdana Menteri dan merupakan sebuah majlis menteri-menteri yang bertanggungjawab kepada Parlimen. Seperti yang diperuntukkan dalam Perkara 43 Perlembagaan Persekutuan Malaysia, anggota Kabinet hanya boleh dipilih mana-mana majlis Parlimen, iaitu Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Namun begitu, seorang Perdana Menteri hendaklah dilantik terlebih dahulu dari Dewan Rakyat. Okey, fungsi kabinet. Fungsi kabinet iaitu yang pertama, membuat dan menggubal dasar kerajaan. Yang seterusnya memberi arahan bagi melaksanakan dasar. Yang seterusnya ialah menentukan dasar kerajaan. Dan yang last sekali ialah mengatasi masalah kecemasan rakyat dan negara. Akan membincangkan tentang apa yang dimaksudkan tentang Badan Kehakiman. Jadi yang dapat kita fahamkan tentang Badan Kehakiman ini ialah kehakiman yang bermaksud merupakan badan yang bertanggungjawab dalam mentafsir dan melaksanakan suatu undang-undang. Badan ini juga dikenali sebagai sistem perundangan dan antara ahlinya terdiri daripada para hakim dan magistrat yang ditetapkan dalam pilihan perlantikan yang dilakukan oleh ketua negara masing-masing. Mereka juga biasanya menjalankan tugas di mahkamah dan bekerjasama dengan pihak berkuasa, terutamanya polis, dalam menegakkan undang-undang di setiap negara tersebut. Kehakiman di Malaysia secara tuntasnya merupakan gambaran maruah maupun imej di kalangan pengamal undang-undang, rakyat biasa dan perspektif masyarakat antarabangsa terhadap pemisahan antara kuasa eksekutif dengan kuasa kehakiman di Malaysia. Okay, seterusnya, fungsi Badan Kehakiman dan Mahkamah. Okay, apa yang dapat kita fahami ialah antara peranan dan fungsi pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia ialah melaksanakan pentadbiran kehakiman mengikut kuasa-kuasa yang diperuntukkan dalam hal undang-undang negara. Hal ini juga dapat dimaksudkan ialah pelaksanaan rang undang-undang hendaklah dilakukan dengan tepat dan nyata supaya kehakiman yang dilakukan adalah tepat dan tidak mengundang kepada salah faham antara masyarakat. Okay. Seterusnya, memelihara kebebasan kehakiman dalam tafsir undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Secara mafhumnya dapat kita fahami dalam skop perundangan tersebut bahawa kuasa hakim merupakan suatu anjakan paradigma maupun anjakan pemilikan khas dalam membuat pilihan yang sewajarnya sama ada pelaku bersalah ataupun tidak. Okay. Seterusnya, peranan dalam Badan Kehakiman secara umum ialah mentafsir rang undang-undang di Malaysia. Seterusnya, mengadili tindakan-tindakan sivil. Selain itu, mengadili pendakwaan jenayah dan mendengar rayuan dari mahkamah bawahan. Ingin menerangkan bahagian saya iaitu perubahan yang dilakukan di dalam konsep pengasingan kuasa. Secara umumnya, konsep pengasingan kuasa ini tidak wujud di dunia. Peramalan konsep ini tidak mengikut teori yang sepenuhnya. Konsep ini diperlukan dalam bidang-bidang kuasa yang tertentu sahaja dan tidaklah seperti yang dikatakan oleh Montesquieu. Jika teori ini diikuti sepenuhnya, maka kuasa yang diberikan kepada ketiga-tiga badan ini mestilah berbeza. Sepatutnya ketiga-tiga badan ini memainkan peranan masing-masing. Akan tetapi, jika lebih dari satu badan berada di bawah kawalan orang yang sama, keadilan sudah tidak dapat diwujudkan. Campur tangan badan legislatif dan eksekutif dalam badan kehakiman secara langsung
menggambarkan keadilan tidak dapat diwujudkan dan ini akan mengakibatkan penderitaan kepada masyarakat. Sebagai contoh yang paling nyata ialah campur tangan pihak eksekutif yang juga ahli politik dalam mengawal mana-mana pentadbir awam yang diberi kuasa untuk melaksanakan undang-undang. Bila mendapat tekanan dari pihak-pihak yang bersekepentingan, pihak eksekutif akan mengeluarkan arahan kepada jabatan-jabatan tertentu yang melaksanakan undang-undang supaya mereka membuatkan pelaksanaannya akan ditangguh. Lebih parah lagi, ahli badan eksekutif mengeluarkan kenyataan bahawa undang-undang tersebut akan diteliti semula. Saya ingin membentangkan tentang adakah wajar dan sesuai diamalkan dalam sistem pemerintahan Malaysia. Pengasingan kuasa sebuah doktrin politik berbentuk dasar pentadbiran negara yang menyarankan suatu penyusunan kuasa dalam sistem kerajaan. Pelaksanaan pengasingan kuasa kebiasaannya didorong oleh keinginan untuk mengelak daripada berlakunya pertindihan kuasa dan ketidakadilan. Kewujudan ini memberikan kebaikan-kebaikan tertentu dalam pemerintahan Malaysia. Melalui konsep pengasingan kuasa, kepentingan rakyat jelata adalah terjamin kerana kuasa pemerintahan negara dipilih oleh rakyat. Kepentingan rakyat terjamin kerana dalam hal penyerahan kuasa, ianya tidak disalurkan kepada hanya satu badan atau individu sahaja, tetapi kuasa diserahkan kepada 3 badan berasingan. Walaupun corak pengasingan kuasa di Malaysia tidak mutlak, tetapi dari konsep inilah wujudnya sistem kawalan dan perimbangan kuasa dalam negara. Pemerintah dapat dikawal bertindak kasar terhadap negara dan kebebasan rakyat dapat dijamin. Maka itu je daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.